pergi Eco Shop. Betul. Eco Shop. Lepas tu aku kat dalam office ni ada pula pendatang ni perhatikan aku. Tengok tu dia pusing-pusing. Nampak? Tengok apa dia nak entah. Ni CCTV entah mana dia orang beli, aku pun tak tahulah. Tak apalah, janji selamat lah. Kau tengok dia tengok aku. Kalau aku keluar lah tengok dia orang. Okey, dekat sini kita buat sama juga dekat Fateh Tayar, Taman Raya, Taman Rinting. Kita buat servis kereta, tayar, balancing, alignment. Nampak tu? Mesin buka tayar, balancing, alignment. Kita buat semua. Okey. Tengok dekat RAV4 ni. So Asri, RAV4 ni buat apa? RAV4 ni ada isu leaking banyak dia ada isu leaking dekat oil sump, cover timing chain. Tada. Tu dia tuan-tuan. Leaking lah. So ni sebelum ni kat semua ni ada hantar Mazda RX-8 buat enjin kita. Dah keluar. Ini dia hantar yang ni pula untuk buat leaking lah. So Asri ni dia pakai alignment lah. Kereta nak hantar Sepang semua boleh cari dia. Corner confirm tak terbalik lah, InsyaAllah. Tu kereta luar sana tu tengah tunggu untuk alignment. Semua nak mendapatkan servis dia. Kat sini bagus, datang tinggal je kereta, sana pergi Eco Shop. Nampak tu yang banyak-banyak kereta tu ada Eco Shop tu. Dah hantar kereta pergi Eco Shop, pergi shopping, bawa bini boleh habiskan duit sikit untuk shopping. Bini happy, kita pun happy. Betul? Okay. Ni Fahid, dia pun tak tahu dia nak buat apa. Dia pun blur-blur dia nak buat apa, aku pun tak tahu. So kita tengok Syarul buat apa. Syarul, kita buat apa? Adjust chamber. Apa sah dia orang cakap chamber tak payah adjust? Betul ke? Tak ada chamber lain. Ya ke? Ya. Habis kalau tayar dah makan sebelah, kita biar je lah. Tak, kena adjust kan? Kena pakai screw chamber ke? Kita tanya cikgu dia. Betul tak? Betul. Dekat market, dekat Facebook, orang cakap kalau tayar makan sebelah, biar je. Memang standard kilang lebih baik, dia kata. Dia kena adjust. Jadi dia biar je. Dia kata tipu, kedai tayar tipu chamber ni. Apa benda chamber ni? Habis yang main racing, main drift tu apa? Betul. Dia orang adjust apa? Lagi tinggi chamber Dia adjust. So kita sebelum kita nak komen, sebelum kita nak cakap apa-apa, kita kena faham. Kita kena faham apa tu balancing, apa tu alignment, penjajaran tayar, camber apa, caster apa, toe in, toe out apa, kita kena tahu. Barulah kita boleh komen. Ini kita tak cukup ilmu, kita kata memanglah spek kilang bagus. Spek kilang bagus kalau anda punya barang semua bagus. Maksudnya lower arm elok, barang-barang undercarriage ni semua elok, cantik, tak ada masalah. Barulah kita cakap tak perlu chamber ni. Sebab awak pakailah barang baru, InsyaAllah confirm tegak ni. Tapi semua orang ada duit ke nak tukar baru sekali jalan? Tukar semua baru, habis. Tak ada bajet. So screw chamber ni salah satu fungsi dia untuk kita menjimatkan kos sikit sementara. Asri, betul tak? Betul. Tujuan screw chamber untuk kita jimatkan kos sementara, betul? Betul. Berbeza kalau kita nak suruh orang tukar semua barang. Kalau tidak, dia nak kena tukar semua parts lah bahagian bawah. Bagi tegak kan. So kalau barang baru confirm lah fit. Betul. Kan? Jadi kalau dia nak jimat kos, boleh je chamber. Pakailah chamber dulu. Screw chamber, adjust chamber baru berapa, betul? Betul. Jimat yang banyak. Jimat yang sangat banyak. So that's why dekat Facebook kita nampak ramai cikgu-cikgu alignment. Oh ni kedai tayar tipu, kena adjust chamber. Tolong share tuan-tuan benda ni. Astagfirullahaladzim. Kita orang menjaga tayar kena fitnah tuan-tuan. Mana boleh macam tu. Kita menyediakan solution. Sebab yelah, kadang-kadang kita tengok lower arm dia memang dah lari sikit sebab wear and tear. Maksudnya pakai dah lusuh. Getah ni makin lama makin lusuh, dia akan mengembang lah. So kita punya tayar ni akan ikutlah keadaan perkakasan yang kat bawah kereta yang pegang kita punya tayar ni.
Jadi salah satu cara kita nak jimat kos, kita pakai dulu screw chamber. Jadi kita tegakkan tayar tu. Barang lain boleh pakai. Mana datang yang kata kedai tayar tipu chamber? Memang ada lah, kita tak nafikan ada kedai yang tak ada apa pun dia adjust juga, dia pasang juga screw chamber. Itu tak jujur tuan-tuan nama dia. Okey Asri, biasanya chamber untuk kereta biasa, berapa degree yang sesuai dan berapa degree yang kena adjust? Okey, kalau Kena kuat sebab kita tak ada mic. Oh, kuat eh. Okey, bising. Kat sini bising. Kita duduk dekat dalam kita punya waiting room kita. Walaupun sofa dia tak cukup, toki dia tak nak beli. Tak apalah, nanti toki dia kata dah ramai orang baru dia beli sofa. So kita tak payah astagfirullahaladzim, terkejut aku. Ini semua Asri punya pasal. So waiting room kita semua ada aircon tau. Nampak sejuk. Okey. Jom kita cerita. Untuk kereta normal, kereta biasa, kereta rakyat marahin yang bukan pergi racing, yang bukan pergi drift, berapa tolerance degree camber dia? Okey, untuk kesesuaian camber untuk normal kereta yang bukan ada adjustable, maksudnya spring standard, SOP standard, lower arm biasa. Kesesuaian dia bergantung pada kita punya keadaan jalan yang kat Malaysia ni. Yang mana jalan kita ni banyak ni crown, dia sengit ke kiri sikit sebab untuk laluan air. Chamber yang paling sesuai untuk setiap kereta yang standard macam tu biasanya daripada positif 0.01 sehingga negatif 0.4. Dia macam itu je, 0.40, 0.43. Itu range yang sesuai. Range yang sesuai itulah tolerance dia yang terbaik. Berbeza dengan kereta racing, betul tak? Betul. Kereta racing ni dia memerlukan orang kata strength dia punya tu camber yang lebih tinggi. Negatif, tinggi. Sebab apa? Dia corner laju. So keluar corner dalam keadaan laju. Betul. Jadi apa yang kita kena cerita dekat orang awam bagi dia orang faham sebenarnya apa tu alignment, apa tu chamber, apa keperluan dia. Yang banyak orang baca Facebook, dia anggap betul-betul. Dia tak nak tanya kedai yang betul-betul ada expertise. Macam kita dah terbukti. Macam Asri untuk setting racing pun dia pergi Sepang, orang panggil dia. Ini terbukti dia ada track record. Jadi dia tahu sebenarnya apa masalah dia kereta ni. Alignment ke, suspension ke. So untuk penjajaran tayar, alignment ni orang selalu misunderstand, salah faham. Dia orang ingat sebab tayar je, sebab lower arm je, tapi dia berkait dengan sangat banyak benda. Lower arm, tie rod end, rack end, itu semua salah satu juga tu. steering rack, betul. Betul. Benda-benda ni yang kita kena educate orang. Dan anda semua dekat luar sana pun kena tahu benda ni. Kita bukannya customer datang, kita nak suruh, bang tukar adjust chamber. Asyik nak adjust chamber je, tapi kita kena faham lah. Bila kereta dah makan tahun, kita dah jalan, dah bergerak, dah lama. Jadi kita dah langgar lubang sana sini. Low arm kita pun makin lama makin berumur. Jadi dia akan longgar lah. Banyak parts-parts yang longgar. That's why screw chamber ni adalah satu perkara yang memudahkan dan menjimatkan untuk kita guna dulu, supaya tayar kita tegak, tak makan sebelah. So kita kena faham. Kita jangan terus kedai tayar tipu, tukar chamber. Mana ada. Kalau pakai chamber atas bawah, itu saya boleh cakap tipu lah. Nak buat apa atas bawah, tak perlu pun. Screw chamber sebiji dah cukup. Kita bukan nak kangkang main racing ke apa kan. Kita tak buat untuk kereta-kereta yang rakyat mahal pakai macam untuk kegunaan harian ni. Tak perlu pun chamber atas bawah tu merepek tuan-tuan. Lagi satu, kita kena alert lah benda ni. Kita kena tahu price range dia memang dah tak sama setiap kedai, tapi perbezaannya biasanya tak banyak. Lagi satu, kita tengoklah orang yang kita jumpa tu siapa. Kadang-kadang orang ni dia nak dapat ilmu-ilmu ni pun dia ambil masa, betul Asri? Berapa tahun dalam bidang ni? Lebih kurang kalau tolak tambah ada dalam 8 tahun lah. 8 tahun. 8 tahun fokus dia dekat tayar, alignment dengan suspension. 8 tahun tuan-tuan. Benda ni memang makan masa. That's why Sepang pun budak-budak orang-orang kawan-kawan yang nak racing pun panggil dia setting. Last itu hari MSF
Last suka Merdeka. MSF. Dapat nombor Merdeka. berapa? Lepas tu kita punya kereta yang saya buat tu, setup suspension dengan alignment tu dapat nombor 3 dalam kategori Saga Cup Advance. Dapat Saga Cup Advance. Masa tu MSF Merdeka Race, betul? Betul. Nombor 3 so itu kereta yang hantar alignment dekat sini. Betul. So kita nak cerita kepakaran. Kita nak cerita apa kemampuan yang kita boleh buat, yang kita boleh bagi untuk pelanggan-pelanggan kita. So macam tuan-tuan kawan-kawan yang dekat area Kempas, Serta Tropika boleh share benda-benda ni. Selain tu untuk alignment, kereta-kereta Continental Asri ada kepakaran, dia dah biasa buat. Sebab kereta-kereta Continental ni dia banyak sikit tempat dia nak adjust. Jadi dia kena faham betul dia punya chamber macam mana, dia punya toe macam mana. Jadi kita kena faham dulu benda ni. Kita jangan main sekap jarang. Kita jangan main cakap kedai tayar tipu, kedai tayar adjust chamber tipu. Tak, bukan. So and then itu hari tadi kita cerita MSF Merdeka Race. Yang itu hari kita apa tu? Paling baru drift Paling baru drift. Paling baru drift Challenge dekat Kulai nombor 1. Nombor 1 juara. Nombor 1 juara. Yang itu pun setting suspension dengan alignment oleh Asri. Suspension setup, alignment, caster kita buat, ankleman kita buat. Lepas tu kita buat lower arm extended pun kita buat sekali semua. Nampak? Sebab kita ada buat ukur kiraan dia Ada sekali. benda-benda yang korang tuan-tuan kawan-kawan tak pernah dengar. Nampak tak? So benda-benda ni dia adalah advance punya orang kata suspension dengan alignment setup. Jadi bukan orang kata semudah itu. Itu untuk racing lah. Tapi kalau untuk kereta biasa ni tak susah pun sampai tahap macam tu. Tapi kena ada kepakaran jugalah, kena faham. Sebab kita bukan main alignment je, kita kena check dulu apa benda semua. Ada parts-parts yang terlibat yang menyebabkan alignment ni tak dapat tune, kita kena bagi tahu, kita kena check, tunjuk, barulah customer faham. Ada kereta dah buat alignment pun tak dapat. Kenapa? Rupanya ada barang dah rosak kan. Barang yang rosak tu kena tukar dulu, barulah kita boleh dapat angle alignment yang cun mantap. So that's why kita nak share hari ni. Dekat Kempas kita pun sama juga dengan Fatih Tayar yang lain, buat tayar, servis, alignment, parts, repair kita ada buat juga. Tapi kita tak ada ambil banyak-banyak macam buat enjin banyak-banyak dalam satu masa, kita tak ambil macam tu. Betul. Paling-paling pun satu masa satu kereta saja yang kita buat enjin. Sebab kita nak ada space, kita tak nak simpan kereta banyak-banyak. Lagi satu disebabkan security reason lah. Kita tak nak nanti simpan kereta banyak-banyak, ada isu ke masalah hilang ke apa, kita tak nak macam tu. So satu masa satu kereta saja. Kalau terjadi pun dua kereta, itu pun mungkin ada masalah daripada segi parts ke, so lah benda-benda yang macam urgent ke, biasanya kita akan control job lah. So Asri, apa lagi kita boleh share pasal alignment dengan balancing ni? Okey, kita cerita balancing. Kita pernah jumpa, jom kita tengok dekat rim lah. Kita tengok dekat rim, jom. Kita tengok dekat rim Kita cerita pasal balancing. Okey, tuan-tuan nak tahu cerita pasal balancing kan? Kita cerita pasal balancing ni ada, yalah, kadang-kadang kita jumpa pelik-pelik style orang balancing ni. Betul ke tak betul? Sekejap lagi kita cerita. Sekejap lagi kita cerita. Baik, kau sharekan live ni dekat grup-grup Serta Tropika, Kempas, Mak Nenek semua kau share. Kita tengah live ni, bagi customer-customer kita tahu, bagi orang kenal. Kita jangan tengok ni, kita nak tengok balancing. Okey, kat sini ada 2 biji rim. Okey, kita tanya dengan yang pakar. Bising pula kipas ni. Kita tutup kipas ni dulu, biar panas sekejap. Okey, kita tanya dengan yang pakar. Balancing ni kita pernah jumpa, sekejap batu dekat sini, sekejap batu kat sini. Kat sini pun ada batu juga. Yang ada tu kat tengah pun ada batu. Yang mana yang betul sebenarnya? Tak ada lah, itu semua tak betul tu. Dia sepatutnya batu tu dia tampal tu sebab contohnya lah, dalam satu rim ni setiap gram rim clear dia punya ni lah, diameter dia ni semua berat, dia punya berat dia lain-lain. Okey. Sebab tu kenapa kena balancing? Tu dia cakap bagi dia sama. Contoh sini berat dia 30. Bila berat kat sini 30, yang akan tampal tu kat bawah 30. Jadi dia akan berlawan. Nanti sini 30, sini 30, baru rim tu pusing, baru dia tak ada vibrate. Okey, sekejap. So
So nampak kenapa dia kata rim dengan tayar ni kena balancing. Sebab diameter dia ni bulat tapi Ada setiap berat lain. parts ni berat dia tak sama. Dan tayar ni pun sama. Tayar ni memang kita nampak bulat tapi yelah manufacturing kan dia bukan satu tempat ni semua sama berat. Tak. Kalau macam tu dia ada new engineering lah orang panggil. Tapi so far kita belum jumpa lagi. So itulah explanation kenapa kena balancing. Sebab tu bila kita tak balancing dengan betul, kita bawa rasa bergegar. Kenapa? Bergegar kan. Sebab apa? Sebab yelah kita tahu sini berat dia 30. Tapi kita tak counter sini tambah 30. Jadi kita bawa tayar dia jadi bergalon lah sebenarnya. Sebab apa? Berat dia tak sama. Tayar kan dia berpusing. Dia berpusing. So kena balancing. Macam ni tengok. Ini batu dekat sini, batu kat situ. Yang belakang dekat sana belakang satu tempat je lah. Kan pelik. Kenapa? Pergi lain kedai, lain balancing dia. Hari ni kita bagi tahu rahsia balancing. Okey, balancing ni sebenarnya kalau kita buat, kita nampak batu banyak. Apa kita kena buat? Batu banyak, first kali kita kena check. Okey. Kita check balancing. Tengok berapa nilai yang dia minta batu tu yang akan patut ditampal. Kalau lebih pada 70 gram, kita akan buka tayar ni. Okey, Kita lebih akan check 70 gram kena buka tayar. Kita akan check tayar ni dulu. Tengok tayar ni ada benjol ke, ada goyang ke, makan tak rata. Itu pun boleh salah satu faktor balancing lari. Lepas tu kalau tayar okey, kita akan timbang rim kosong. Tengok rim kosong berapa dapat. Kalau kita timbang rim kosong kurang daripada 20, kita akan pusing. Tayar ni akan pusing daripada rim ni. Kita akan cari dia punya center, berapa berat dia nak. Nampak? Baru dia akan Kita dapat. kena faham keadaan tayar ni. Balancing tak dapat cun. Batu banyak, kita kena pusing tayar, buka pusing. Itu bukanlah satu kerja yang mudah. Bukan semuanya kerja mudah. Boleh masuk? Ada kala balancing ni senang je. Sebab yalah tak banyak masalah. Dan kebiasaannya kita jumpa yang ada banyak masalah sikit bila rim tu dah semakin besar. Betul? Ataupun rim tu datang ada bengkok, betul? Itu biasa yang masalah. Dan bengkok ni kalau sikit tu kita boleh lagi, tak ada masalah. Tapi boleh kalau dia punya bengkok, kita tengok dia pusing pun dah nampak macam bergalon-galon. Memang balancing lah macam mana pun kita tetap akan rasa gegar. Kita akan rasa bergalon, tak sedap. So that's why kita kena faham. Kita kena faham tayar, kita kena faham balancing alignment. Kita janganlah kata kedai tayar tukar adjust chamber tipu. Awak tak faham, awak tak boleh cakap macam tu. Kena faham. Kenapa? Orang yang main racing, orang yang main pun tahu kenapa. Kenapa kena adjust chamber? Orang kat Facebook kata, tak payah adjust chamber. Ada tak payah adjust chamber. Boleh. Datang sini. Datang sini. So boleh. Kalau tak nak adjust chamber boleh. Tapi kalau kata tayar tu asyik makan sebelah, tukarlah semua barang yang bawah tu. Betul. Mana-mana yang dah lama semua tukar bagi tegak. Kan? Jadi bila barang baru semua tegak, memanglah sedap kereta, betul? Tapi berapa kos pula kita nak keluar? Tinggi kos dia. Daripada kos habis ribu-ribu, baik kita masuk nak Baik chamber. kita pakai dulu nak chamber, sementara kita dah pakai dulu. So kita kena faham nak chamber ni adalah memudahkan dan menjimatkan dulu. Dia bukanlah satu benda yang permanent. Okay? So kita kena faham. Screw chamber pun ada jenis-jenis dia. Ada yang elok, ada yang tak elok. So tayar, kita kena jagalah tayar. Tayar biasa kita advise untuk balancing alignment setiap 10,000 km. 10,000 km. Ataupun setiap kali tukar minyak hitam buatlah. Minyak hitam buat. Ataupun kalau jarang bawa dalam 3-4 bulan sekali. Okey. Kita cerita kalau sekarang ni pasal jarang bawa, kan PKP kereta banyak tak keluar, banyak tak jalan. So kereta tu parking je, elok ke macam tu? Untuk first, bila kita nak kurang bawa, kita first kena jaga angin tayar. Bila dah lama sangat kereta tu parking, angin dia akan ada kempis sikit. Bila kita tak jaga angin, itu yang bila kita jalan balik lama-lama, nanti tayarnya akan ada tinggi indah. Boleh nak parking lama, tapi kita setiap kali nak jalan, kita kena rajin cek angin. Cek angin. Bagi angin tu sama je. Seeloknya bergeraklah sikit kereta tu kan. Maksudnya jangan biar terlalu lama parking. Nanti macam-macam dia akan rosak. Sebab bila tayar ni terlalu banyak bergerak pun suhu tayar tu akan naik. Itu pun akan membuatkan pressure tayar pun akan naik. Dari kat situ pun kita nak kena rajin juga cek angin. Cek angin ni penting. Kurang-kurang paling rajin pun seminggu sekali nak kena cek angin tayar. Paling rajin. Betul. Jadi kalau ada bocor ke apa benda ke semua, kena cepat-cepat cek.
Jangan biar, jangan lenyek. Lagi satu, kita kena alert. Bila kita bawa kereta, kita rasa macam ada bocor, terus berhenti. Jangan lenyek, berhenti terus kat tepi. Jangan berhenti tengah jalan tuan-tuan, bahaya. Okey. Tapi kalau dalam keadaan emergency, terpaksa lenyek, terpaksalah nak bawa macam mana. Lepas tu tukarlah tayar baru. So bila kita dah lenyek tayar ni, kita kena faham dekat tepi tayar ni, sidewall dia, bila dah ada kesan lenyek dia, dah tak kuat, dah tak tahan. So kita takut benda tu merisikokan. So kita ada customer datang. Okay, tuan-tuan, terima kasih banyak siapa yang tengok live ni, yang dah share tu, alhamdulillah. Terima kasih. Kita nak educate, kita nak bagi tahu supaya orang faham. Kita bukannya buat kerja semua benda kita nak suruh customer tukar, tak. Kita buat supaya customer faham apa masalah kereta dia, supaya dia faham kenapa dia kena buat, supaya dia rasa berbala kenapa dia kena keluar duit. Betul tak boy? Boy ni dia kepakaran dia engineering. Kita benda-benda heavy ni memang bagi dia je. So ni buat leaking So biasa kalau customer datang ada masalah alignment, kita akan bawa pergi test. Kita nak tahu apa dia rasa sebenarnya. Ada bunyi ke, bunyi apa ke, kita nak kena tahu. Macam tu lah kita pergi. Kita akan test dulu. So lepas tu barulah kita buat alignment. Kita nak faham dulu keadaan kereta. Alright. So Faik pun dah lapar sangat tu. Maka alhamdulillah petang ni dengar kata kita nak pergi cari durian kita nak pergi cari durian petang ni. Okay tuan-tuan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa nak tunjuk, siapa yang datang ke Gempas ni memang boleh pergi eco shop, boleh shopping, bawa bini. Assalamualaikum bang. Buat live sikit. Abang dari mana bang? Daripada bengkel Luli. Daripada tempat kerja. Oh, daripada tempat kerja. Okey. Kenal ni Asri lah. Kawan recommend. Kawan recommend tuan-tuan. Kita buat live, kita cerita pasal alignment balancing. Kenapa kena alignment balancing. Dan kita nak educate orang kena faham kenapa alignment dengan balancing dia kena buat. Dan salah faham yang orang selalu hadapi lah. Sebab Asri dia memang background dia expert dekat suspension dengan alignment. So kita nak bagi tahu lah. Kita buat live. Saya nak tunjuk kat sini, orang kalau datang kena bawa wife. So wife boleh pergi eco shop. Betul tak? So abang ni daripada Gempas saya datang. Orang recommend dia cakap. Orang recommend datang. So bila benda bagus, orang akan recommend insyaAllah. Tak ada kedai, tak ada bengkel yang nak buat kerja tak bagus. Kawan-kawan saya yang menjaga bengkel semua nak buat benda yang bagus. Semua train staff dia bagus-bagus. Toke-toke dia semua bagus-bagus yang kawan-kawan saya. So siapa yang nak ni langsung boleh pergi tu, nampak tu. Eco shop sebesar-besar kedai. Bawa wife. Nak tukar tayar, nak servis kereta, nak alignment balancing, bawa wife. Bagi dia shopping. Wife happy, kita pun happy. Alright. Okay tuan-tuan, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.